pokok saca inci. Ni buah dia. Ni buah dia masih mentah, ni kecil. Ini sedang. Ni belum cukup matang. Okey, yang ini dah boleh dipetik. Yang ini boleh dipetik. Ini boleh dipetik. Okey. Ini pun boleh dipetik. Ini pun boleh dipetik. Pokoknya memerlukan para sokongan. Ni tiang konkrit, tiang batu. Tu ada buah dia, ada bunganya. Ni pun ada. Ini pun ada buahnya. Ni buahnya. 4 bintang. Okey. Kita nak petik, nak ataupun masuk, dia boleh masuk bawah. Ni dekat lalu bawah dia. Okey, ni pun boleh petik. Ini 5 bintang. Ini 5 bintang. Ini pun 5 bintang, boleh petik juga. Tu. Pada bawah lah. Okey, ni daripada bawah ni macam terowong. Macam terowong. Macam terowong. Boleh lalu lah kalau pagar. Kalau para dia cantik, boleh lalu bawah lah. Ni buah dia 5 bintang juga. Okey. Nampak. Okey, tu. 5 bintang. Boleh petik juga. Ini dah kering lah. Sebaiknya dah kering betul baru kita petik. Okey, ni pun boleh. Ni pun boleh petik. Dah kering. Okey, ni pun boleh petik. Okey. Pun boleh petik. Ni pun boleh petik. Ni 2, 4, 6 bintang. Ini 5 ataupun 4. Okey. Ni pun ada. Ni pokok yang dah berusia hampir 3 tahun. 3 tahun. Pokok ni boleh bertahan untuk 20 tahun. Okey, ni adalah bawah, bahagian bawah pokok ni. Okey, ni tiang-tiang pakai besi dan kayu lah. Ini adalah hasil buah saca inci yang telah dipetik. Dia mesti dah kering sampai kulit dia merekah macam tu. Okey. Inilah. Dia ada 2, 4, 6 bintang ada. Ini 6, 4 pun ada. Ini 4 bintang. 4. 5 pun ada. Ini 5. Ni 5. Okey. Ni yang putih-putih ni dia berkulat sebab lambat detik. Sini musim hujan, so dia berkulat atas pokok tapi tak ada masalah. Bila kita ambil isinya, kita pecahkan ni, kita ambil isi dalam ni, kita akan dapat hasil yang macam ni lah. Ni isi dalam dia tu. Okey. Ni isi dalam dia. Ini pula dia ada cengkerang dia. Sebenarnya isi yang sebenarnya kat dalam ni. Kat dalam ni ada, ni kena pecahkan. Ni agak keras, kena gunakan alat yang macam untuk memecahkan kaki ketam, macam tu. Okey. Tapi sebenarnya kalau komersial dia ada mesin yang khas untuk meleraikan antara cengkerang ni dan isinya. Dan isinya cengkerang ni diproses, boleh dijadikan kopi dan juga teh. Okey, teh saca inci.
Lepas tu isinya boleh diproses menghasilkan minyak yang mengandungi 3 jenis omega 3, omega 6 dan omega 9, yang sangat baguslah, terutamanya kepada aliran darah, untuk mencairkan darah. Mereka yang ada masalah jantung, sangat bagus mengamalkan minum minyak saca inci ni. Dan juga untuk yang nak awet muda ataupun yang nak menguatkan minda dia. Maknanya kalau yang dah berusia tu dia lambatlah nyanyuk kan. Kalau yang muda tu dia lebih otak dia lebih bergeliga lah. Kalau yang belajar tu lebih cekap untuk belajar sesuatu, sebab dia kaya dengan omega 3, omega 6 dan omega 9. Jadi omega yang dihasilkan daripada pokok saca inci yang berasal dari Peru ni, tapi sangat sesuai ditanam di negara kita ni. Okey. Itu dulu. Pokok saca inci ni, bagaimana yang saya dah nyatakan di awal tadi. Pokok saca inci ni dia mempunyai khasiat yang banyak. Khasiat yang banyak, salah satunya ataupun yang pertama ialah membantu mencegah dan meningkatkan kesihatan jantung serta melancarkan pengaliran darah dalam tubuh badan. Sekarang ni banyak ataupun ramai orang yang mengalami masalah jantung kerana pemakanan yang kurang sihat lah. Jadi bagus kita amalkan makan minyak saca inci ni. Yang keduanya, saca inci dapat membekalkan nutrien yang penting kepada otak untuk lebih produktif, kreatif dan meningkatkan ingatan, terutamanya kepada pelajar-pelajar lah ataupun orang yang dah tua, mengelakkan nyanyuk. Yang ketiga, membantu mencegah melawan ke sel-sel kanser. Jadi sebelum kena kanser tu, ni buah saca inci ni yang masih muda. Jadi sebelum kena kanser tu, elok amalkan produk saca inci ni. Terusnya yang keempatnya, menguatkan tulang dan sendi serta membaiki ligamen yang telah koyak. Ini untuk orang-orang yang umur pertengahan tu pun bagus. Seterusnya, melancarkan sistem buah pinggang dan pencernaan yang dapat membantu membuang lemak-lemak. Jadi membuang lemak-lemak ni dapat mengelakkan tu pun buahnya jugalah tu, buah yang masih muda lagi Okey. Jadi dia dapat membantu juga meningkatkan paru-paru serta mengurangkan penyakit asma dan alahan. Khasiat ataupun faedah seterusnya, dia bagus untuk ibu yang sedang mengandung kerana dapat meningkatkan pembesaran bayi dan dalam kandungan serta pengembangan otak bayi. Jadi biasalah sebab dia mengandungi omega 3, omega 6, omega 9, memang bagus untuk perkembangan otak. Seterusnya, menurunkan tahap kandungan gula dalam darah. Jadi memang ada satu testimoni pengidap kencing manis mengamalkan produk saca inci ni, dia dapat membantu hampir ataupun dapat memulihkan sakit kencing manis dia. Seterusnya, khasiat kepada saca inci ni ialah memberi nutrisi penting untuk retina agar mata sentiasa segar, tahap penglihatan lebih optimal. Maknanya yang ada masalah rabun tu dapat dibantulah oleh produk saca inci ni. Dan khasiat seterusnya, membantu meningkatkan melembabkan kulit, mengurangkan kedutan dan jeragat. Tu buah tadilah, buah yang muda tu Okey, siapa yang nak nampak kulit biasa muda, amalkan minum produk saca inci. Seterusnya, membantu menyembuhkan penyakit kulit yang dapat juga meningkatkan tahap kesuburan rambut, mengawal tekanan darah, mengawal kolesterol, mengawal kencing manis, meningkatkan kesuburan. Banyak ni faedah dia ni. Saya sebutkan semualah supaya senang, anda tak perlu cari-cari lagi. Mengurangkan gejala menopause, mencegah osteoporosis, mencegah sembelit. Ni siapa yang ada masalah setiap pagi ni, amalkanlah minum produk saca inci. Dan seterusnya, mencegah penyakit ginjal dan kencing manis. Kencing manis dah sebut tadi. Masalah ginjal dan masalah pundi kencing, mencegah artritis,
mencegah pelbagai penyakit-penyakit yang lain. Okey. Jadi sebenarnya ada yang berkongsi selain daripada minum minyak tu, produk pokok saja inci ni apa lagi boleh digunakan. Ramai yang dah mengamalkan. Contohnya pucuk pokok saja inci ni tu, pucuk yang muda-muda tu boleh dipotong sambil buat pruning, potong buat sayur. Kemudian yang agak tua boleh dikeringkan untuk dibuat teh. Jadi jimat, tak payah nak beli teh uncang yang kat kedai pasar raya dan sebagainya. Buat teh sendiri je sekarang. Seterusnya kacangnya yang masih muda boleh dipotong-potong di sayur, macam kacang buncis, kacang bindi dan sebagainya lah. Dan kacang yang tua, biasanya produk akhir dia adalah kacang yang tua lah. Dia akan ditunggu sampai kering betul. Ini masih muda, tak sesuai lah. Ini boleh buat sayur. Jadi yang untuk diproses jadi minyak tu yang dah kering, yang dah tua, boleh diproses, ambil isinya untuk diproses jadikan minyak lah. Yang dan kulitnya, ataupun kalau yang nak buat kopi pun boleh proses jadikan kopi. Terusnya akarnya pun boleh digunakan. Akarnya bagus untuk dijadikan sabun, sabun untuk kesihatan kulit. Ni yang muda ni buat sayur je. Okey, tapi akar ni tunggu pokok ni dah tua lah. Sebab pokok ni sebenarnya dia boleh bertahan sehingga 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau yang muda-muda ni kita dah ambil akarnya, sayang lah kan. Tu boleh buat sayur tu yang muda. Okey. Jadi memang bagus siapa yang mengamalkan produk daripada saja inci ni. Jadi saya sangat menggalakkan anda menanam, sebagaimana kerajaan melalui MARDI telah kempen supaya rakyat Malaysia tanam satu rumah satu pokok. Dia sebenarnya mudah ditanam di negara kita. Dia boleh, maksudnya ditanam di mana-mana saja. Ini adalah kawasan tanah gambut, tengok subur. Dan setakat ni alhamdulillah serangga perosak hampir tak ada. Jadi mungkin sebab dia datang asalnya dari Peru, jadi serangga yang dekat Malaysia tak kenal lagi. Mungkinlah. Okey, jadi sebelum ada serangga yang suka dengan pokok ni, mari kita tanam. Ini sesuai dibuat sayur ni. Ini muda sangat. Kalau nak buat minyak, kena tunggu lama sikit. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak cerita tentang khasiat saja inci ni. Saya harap maklumat saya dapat membantu anda untuk anda membuat pilihan sama ada nak tanam atau tak tanam. Okey, tu buah tu ada 2 biji. Sayur, boleh buat sayur sedap.